Salah satu tokoh dari Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Namun sayangnya, tidak banyak yang mengenal beliau sebagai tokoh Indonesia yang berjaya di Malaysia. Bahkan namanya langsung tak diingati di negaranya sendiri. Berbeza di negara Malaysia, namanya seringkali disebut dan hingga kini tetap dikenang. Sebelum itu, mari mengimbau kembali sejarah kemunculan dan bagaimana beliau boleh menceburi bidang lakonan pada tahun 40-an. Difahamkan beliau menceburi industri seni pada usia 17 tahun lagi, namun yang lain beliau aktif berlakon di Indonesia dan lebih popular apabila P. Ramlee mengambil beliau sebagai pelakon tambahan. Wak Mustarjo juga dikenali Pendekar Mustar. Antara pelakon tambahan yang sering menghiasi filem arahan Allahyarham P. Ramlee ialah Haji Mustar bin Ahmad atau lebih dikenali dengan nama Wak Mustarjo. Beliau dilahirkan pada tahun 1890 di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah. Wak Mustarjo memulakan kerjaya lakonan beliau bersama Shaus Malay Film Productions Ltd pada tanggal 1 Mei 1951. Antara filem lakonan beliau ialah Pembalasan, Sejoli, Derita, Musang Berjanggut, Kaki Kuda, Ali Baba Bujang Lapuk, dan Pendekar Bujang Lapuk. Sebelum menjadi orang filem, Wak Mustarjo lebih dikenali di pentas bangsawan. Namun apa yang menarik, filem yang menaikkan namanya hingga mengulang tinggi dan hingga kini diingati ialah filem Pendekar Bujang Lapuk. Bahkan anak-anak generasi kini, walaupun tidak mengenali beliau, apabila menonton filem Pendekar Bujang Lapuk, pasti akan ketawa. Berikut adalah fakta menarik mengenai beliau. 1. Wak Mustarjo pernah membuka warung yang letaknya di Balestier Road berhampiran dengan studio Jalan Ampas. Menurut pelawak S. Syamsuddin, gulai ayam yang mereka makan dalam salah satu adegan filem Bujang Lapuk itu sebenarnya dimasak oleh Wak Mustarjo. 2. Menurut Seniwati Mariani, menu istimewa di warung Pak Mustarjo ialah nasi padang, ikan bakar dan sambal goreng. Setiap petang hampir kesemua para artis datang makan di warungnya. 3. Wak Mustarjo juga terkenal dengan kepekaran beliau menyediakan masakan nasi ambeng. Perkara ini diakui oleh seniman Dato' Aziz Sattar kerana Aziz Sattar sangat menyukai masakan itu. Menurut beliau, ketika di Jalan Ampas, sudah menjadi tradisi di kalangan warga seni untuk berkumpul dan bertukar-tukar juadah pada malam raya. Ketika itu juadah yang menjadi rebutan ialah nasi ambeng yang disediakan oleh Wak Mustarjo. Selain rasanya yang lazat, lauknya juga beraneka, ada serunding dan macam-macam lagi. 4. Beliau dikatakan antara seniman terawal yang menunaikan fardhu haji sewaktu masih aktif bergiat dalam dunia seni. Selain beliau, antara pelakon lain yang telah menunaikan fardhu haji pada ketika itu ialah Haji Mahadi dan Haji Arsyad yang merupakan kawan baiknya. 5. Sewaktu tinggal di kuartus Malay Film Production yang terletak di Jalan Buntik, Wak Mustarjo akan mengadakan kenduri kesyukuran setiap kali menjelang Syawal. Peristiwa ini dikongsikan oleh Allahyarham Dato' Ahmad Daud kerana beliau merupakan seorang yang sangat baik. 6. Panggilan mesra beliau di kalangan pengurus studio Jalan Ampas ialah Jo. 7. Sewaktu bersama dengan kumpulan bangsawan Sri Nuran Opera, Mustarjo pernah mengadakan persembahan di hadapan Raja Putih, Sarawak, Raja Brok ketika lawatan ke Borneo. 8. Watak wanita Kedik yang dilelong dalam filem Ali Baba Bujang Lapuk itu sebenarnya dilakonkan oleh Wak Mustarjo. 9. Wak Mustarjo memakai dua bentuk cincin akik, satu di jari kiri yang dinamakan Firuz dan satu di jari kanan yang dinamakan Gambir. Cincin yang dinamakan Firuz itu berwarna hijau dan merupakan pemberian gurunya sewaktu di Tanah Jawa. Mengikut kepercayaan guru beliau, jika mahu merantau dan murah rezeki, cincin itu hendaklah sentiasa dipakai. Sementara cincin yang bernama Gambir itu pula didapati dari dalam batu dari dasar sungai. Wak Mustarjo meninggal dunia pada 3 Januari 1970 pada usia 80 tahun. Al-Fatihah.